Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Bertemu kita sekali lagi dalam episod baharu BTMP. Saya amat-amat teruja dengan sokongan anda semua. Banyak komen yang kita terima dalam YouTube. Dan jangan lupa berikan review 5-star rating dalam app podcast dan juga Spotify. Sokongan anda amat-amat saya hargai dan akan terus push saya untuk buat episod baru secara konsisten setiap minggu. Saya amat recommend anda dengarkan setiap episod BTMP ni berulang-ulang kali supaya semua pengajaran dan juga pesanan saya dapat masuk ke dalam subconscious mind anda. We are creatures of habit. Dengar sekali mungkin kita tak akan dapat kesemuanya. Sebab tu kita kena dengar berulang-ulang kali ya. Baiklah, tajuk podcast kali ini ialah 6 rahsia di sebalik market 7.5 trilion USD. Anda yang sedang mendengar podcast ini mungkin trade US30, mungkin anda trade Forex, mungkin anda trade gold, mungkin anda trade US stocks dan sebagainya. Tak kiralah market apa pun anda trade, pengajaran kali ini adalah relevan untuk semua jenis market. Untuk market Forex ataupun currency, nilai pasaran market Forex adalah 7.5 trilion USD. Ini adalah hasil kajian yang telah pun dilakukan oleh satu firma dan kajian ini telah dilakukan 3 tahun sekali. Pada tahun 2019, nilainya adalah 6.6 trilion. Dan pada tahun 2023, ianya telah meningkat kepada 7.5 trilion. 7.5 trilion adalah satu angka yang besar, iaitu 7,500 bilion. Kalau anda ada modal 1 bilion USD sekalipun, anda masih lagi dianggap sebagai kuman ataupun bilis sahaja dalam market ini. Oleh itu, dengan nilai sebanyak 7.5 trilion USD, market Forex adalah pasaran kewangan yang terbesar di dunia. Ia adalah jauh mengatasi pasaran-pasaran lain, contohnya seperti New York Stock Exchange. Disebabkan saiznya yang teramat besar, ada 6 rahsia yang saya nak sampaikan kepada anda dalam podcast kali ini. Dengan mengetahui rahsia-rahsia ini, maka anda boleh menjadi seorang trader yang lebih matang dan efektif. Rahsia yang pertama yang ingin saya sampaikan ialah kita terlalu kecil. We are nobody in the market. Macam yang saya cakap tadi, kalau modal 1 bilion pun dianggap bilis, apatah lagi kalau modal anda 100,000 USD ataupun 100 USD. Kita boleh dikatakan tahap kuman ataupun bakteria sahaja ataupun atom dalam market ni. Apa pun position yang kita ambil, ianya tidak akan menggegar market. Sebab tu bila anda trade, anda tak boleh ada perasaan yang bila anda buy, market tu akan naik. Malah lebih teruk lagi kalau anda terlalu berharap yang market akan naik lepas tu. Sudah tentulah, ianya tak masuk akal. Dengan modal yang kecil, kita tak akan dapat nak mengubah arah market. Ada kalanya memang anda akan dapat sharp entry, tapi anda perlu ada backup ataupun alternative entry strategy untuk entry juga, asalkan setup dan juga signal tersebut masih lagi valid. Misalnya anda nak sell dekat pucuk, dekat atas sekali, tapi market dah pun turun. Jadi anda tak boleh nak harapkan yang market tu akan pergi semula ke atas untuk ambil order anda. Sebab itu anda perlu ada alternate strategi untuk entry. Kalau terlepas sell dekat atas, anda sell sahaja dekat bawah. Walau bagaimanapun, sentiasa ingat untuk letakkan stop loss yang minimum untuk setiap entry anda. Jangan sesekali trade tanpa SL ya. Untuk saya, kalau currency saya letakkan stop loss 20 pips, manakala untuk gold saya letakkan stop loss sebanyak 300 pips. Dah bertahun-tahun saya trade dan saya tidak mengubah nilai SL tersebut. Ianya masih lagi sama. Dan setakat ke hari ini memang saya alhamdulillah masih lagi boleh menjadi seorang trader yang profitable. Okey, kita bergerak kepada rahsia yang ketiga, iaitu go with the flow. Untuk market sebesar Forex ini, bukan mudah untuk arahnya bertukar arah. Daripada naik menjadi turun ataupun daripada turun menjadi naik, bukan mudah untuk market tu bertukar arah. Kalau market ni bernilai 7.5 trilion, anda perlukan order size yang bernilai sekurang-kurangnya mungkin 4 trilion US untuk mengubah arahnya.
Sebab itulah, dalam salah satu strategi yang diajarkan dalam PESA, anda perlu berikan perhatian yang jitu terhadap turning point. Ini kerana turning point melambangkan kawasan di mana big players masuk secara beramai-ramai untuk mengubah arah market. Dan untuk pengetahuan anda, tak ada satu pun institution dalam dunia yang mempunyai duit yang cukup banyak untuk mengubah arah market. Institution ataupun investment banking tak ada duit sampai 1 trilion USD untuk menggerakkan market. Sebab itu, bila market bertukar arah, ianya adalah satu kawasan yang anda perlu berikan perhatian. Ini kerana mereka secara kolektif telah bergabung untuk mengubah arah market di satu paras yang tertentu. Saya bagi contoh yang mudah. Kalau anda nampak di time frame 4 hour ada bullish candlestick yang bersaiz sederhana. Katakan saiznya 40 pips. Bila market bernilai 7.5 trilion menghasilkan ataupun membentuk bullish candlestick yang bersaiz sederhana, apa yang anda perlukan ialah go with the flow. Janganlah anda pergi sell. Ini kerana majority market players ataupun participants sedang buy. Anda akan profit dengan jauh lebih mudah dan lancar jika anda go with the flow. Sebab itu jugalah, kalau anda buy at resistance, anda akan profit dengan lebih mudah berbanding kalau anda buy at support. Kalau anda buy at support, anda sebenarnya sedang melawan flow market. Kalau anda buy at resistance, sebelum tu memang market tengah dalam keadaan menaik. Dan kemudian anda buy, maksudnya anda buy mengikut flow market ketika itu. Jadi setiap kali anda nak trade, jangan lupa untuk go with the flow. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada rahsia yang keempat, iaitu tiada SNR ataupun trendline yang paling tepat. Anda perlu menjadi seorang trader yang matang dan melihat chart sebagai zone dan bukannya satu exact point. Anda tak akan boleh nak lukis SNR dengan tepat ataupun trendline dengan tepat pada market yang sebesar currency market ini. Nilainya 7.5 trilion USD. Anda memang tak akan boleh nak dapat SNR ataupun trendline yang paling tepat. Sebab itu dalam PESA saya ajarkan anda perlu melihat kepada zone sahaja. Macam mana nak lukis berpandukan kepada zone? Anda akan tengok kepada close price dan juga tengok kepada panjang shadow dalam kawasan SNR tersebut. Jangan menjadi terlalu rigid ataupun terlalu skema untuk dapatkan satu line yang tepat. Kerana ianya memang tak wujud. Jadi mulai hari ini, praktiskan diri anda untuk mencari zone dan bukannya nombor yang tepat bila anda melukis SNR ataupun trendline. Rahsia yang kelima adalah penting dan saya nak anda pegang kuat-kuat, iaitu anything can happen. Bila anda trade pasaran kewangan yang terbesar di dunia ini, ada macam-macam senario yang boleh berlaku lepas anda entry. Dia boleh hit SL dulu, lepas tu baru dia pergi. Dia boleh pergi terus lepas anda entry. Mungkin dia akan floating dulu tapi tak kena SL, baru dia pergi. Ataupun boleh juga dia lagi sikit nak hit TP, lepas tu dia patah balik. Anything can happen. Dalam market yang anything can happen. Dalam market yang sebesar 7.5 trilion USD ini, memang anything can happen. Macam-macam senario yang boleh berlaku. Tapi always berpegang kepada prinsip apa? Risk first, reward later. You can control your risk, but you cannot control your reward. Sentiasalah utamakan risiko bila anda trade. Jangan fikir berapa jauh market nak bagi profit pada anda. Sebab itu semua belum tentu lagi. Tapi yang pasti ialah anda perlu kawal berapa yang anda sanggup rugi. Kalau anda dengar episod-episod sebelum ini, saya selalu sarankan untuk anda praktikkan risk 1% per day sahaja. Ini untuk menjamin survival yang lama supaya anda boleh mengasah skill dan menimba pengalaman dalam masa yang sama. Melalui skill dan juga pengalaman yang berterusan inilah akan membentuk anda menjadi seorang trader yang lebih baik dan profitable. Dan sekarang kita bergerak kepada rahsia yang keenam ataupun yang paling akhir, iaitu kita tak akan boleh nak menang semua. Bila anda trade, akan ada random distribution of wins and losses. Anda akan mengalami loss dan anda akan mendapat profit. Nama begitu, susunannya tu kita tak tahu lagi. Mungkin anda win-win, loss-loss, win-loss, win-loss macam tu. Ianya tidak akan win sahaja ataupun loss sahaja.
Bila anda trade 10 kali, pasti akan ada yang profit dan akan ada yang loss. Tanggungjawab anda sebagai trader ialah pastikan win rate anda sekurang-kurangnya 40%, yakni 4 kali daripada 10 trade, dan yang win tersebut perlulah 2 kali ganda daripada risiko yang anda ambil. Berbalik kepada poin yang pertama tadi, kita hanyalah kuman sahaja dalam market sebesar 7.5 trilion dolar ini. Kita tak boleh berharap yang profit akan sentiasa memihak kepada kita. Dalam trading akan ada profit dan juga loss, dan kita perlu latih diri kita daripada awal untuk menerima kedua-duanya. Dalam market ni, we are nobody. Kita tak boleh nak kontrol market dan kita tak boleh nak kawal pergerakan market. Anda juga mungkin selalu dengar, market bukan kita punya. Kita tak boleh nak kawal pergerakan market dan kita tak boleh nak kawal outcome sesuatu trade. Namun begitu, berita baiknya ialah kita memang tak perlu nak win semua pun. Yang penting kita boleh win 40% dengan reward 2R. Sebelum saya akhiri episod podcast kali ini, mari kita revise ataupun refresh balik apakah 6 rahsia market 7.5 trilion dolar ini. Yang pertama ialah we are nobody. Kita terlalu kecil dalam market ini. Seterusnya, kita tak akan dapat sharp entry dalam semua trade kita. Yang ketiga, movement dalam market yang kita tengok telah pun diwakili oleh movement yang besar. Untuk mengubah arah market bukanlah mudah dan ia memerlukan satu orders yang besar. Jadi tugas kita sebagai trader adalah go with the flow sahaja. Follow what the big players are doing. Rahsia yang keempat ialah tiada istilah SNR ataupun trendline yang paling tepat. Anda perlu lukis berpandukan kepada zone. Seterusnya, yang kelima adalah anything can happen lepas kita place kita punya order. Oleh itu, buatlah yang terbaik, carilah resistance yang paling make sense sebelum anda entry. Dan seterusnya, rahsia yang kelima ialah anything can happen. Lepas anda dah place order, apa-apa sahaja boleh berlaku. Oleh itu, buatlah yang terbaik untuk mencari reasons to buy ataupun reasons to sell sebelum anda entry. Maksudnya, masa tu, everything is still under your control. Segalanya masih lagi berada dalam kawalan anda. Lepas anda dah set PO dan PO tersebut trigger, apa yang berlaku lepas tu bukan lagi di bawah tanggungjawab ataupun kawalan anda. Dan akhir sekali, rahsia yang keenam ialah kita tak akan boleh nak menang semua. Kita kena jaga kita punya win rate dan juga risk to reward ratio. Hanya 40% win yang kita perlukan dengan syarat win tersebut adalah 2 kali ganda daripada risiko yang kita ambil. Jangan lupa ya, setiap trade adalah unik. Kita tak akan tahu adakah kita akan profit ataupun loss dalam setiap trade yang kita buat pada masa akan datang. Setup yang sama dan signal yang sama belum tentu akan menghasilkan profit pada trade yang berikutnya. Kalau sebelum ni kita profit, lepas ni belum tentu lagi kita akan profit. Sebab itu kita perlu sentiasa berwaspada dan tanamkan mindset risk first, reward later. Ini kerana kita memang tak boleh nak menang semua, tapi berita baiknya ialah kita memang tak perlu nak win semua pun. Okey? Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.